Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allahumma rabbana syarah lana sudurana. Allahumma ya Allah, lapangkanlah dada kami, wa yassir lana umurana, dan permudahkanlah segala urusan kami, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma ya Allah, tambahilah kepada kami ini ilmu pengetahuan, warzuqna fahma, dan kurniakan kepada kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Kata Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau yang bertajuk Bahrul Madhi. Hari ini kita masuk pada membincangkan babu ma jaa fi man amma qauman wa hum lahu karihun. Hari ini kita masuk membincangkan suatu bab yang ke-32, iaitulah bab yang telah datang ia pada menyatakan orang yang menjadi imam akan suatu kaum, padahalnya mereka itu kaum tadi benci baginya, bencikan imam tersebut. Apakah hukumnya dalam fiqh? Jadi hadis ini lanjutan daripada perbincangan hadis yang lepas. Perkara yang bersabit dengan adab-adab seseorang yang menjadi imam dan menjadi makmum. Kita telah bincangkan bermula daripada bagaimana adab orang yang menziarahi suatu kaum, tiba-tiba nak menjadi imam kepada kaum itu telah dilarang, ditegah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya ulama-ulama berbeza pendapat, tegahan itu adakah tegahan haram, larangan haram, ataupun makruh. Itu saja yang dibincangkan berhubung dengan adab kita menjadi imam dan makmum. Itu bagi mereka yang datang ke suatu qaryah, suatu tempat, suatu kampung, tiba-tiba nak menjadi imam. Yang pertama. Yang keduanya, daripada hadis yang lalu kita telah bincangkan bagaimana seseorang yang mengimami solat dilarang berdoa untuk dirinya seorang-seorang, dirinya sendiri saja. Ini adab kita di dalam berjamaah, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau dia buat begitu faqad khanahum, maka sesungguhnya dia telah menjadi seorang imam yang mengkhianati kaumnya. Ini semuanya prinsip yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita ni dalam berjamaah, sama ada dalam kita sembahyang berjamaah ataupun hidup secara berjamaah, bermasyarakat, dia ada adab dan prinsip yang mesti dijaga. Antaranya prinsip yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kita ni berdoa mengingati diri kita seorang saja, melupakan orang yang berada bersama-sama kita. Dan hari ini kita masuk hadis bab yang ke-32, hadis yang ke-33, muka surat 115. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, kata Syekh Marbawi, babu ma jaa fi man amma qauman wa hum lahu karihun. Bab yang telah datang, ia bab pada menyatakan orang yang menjadi imam. Imam ni apa makna imam? Imam ni maknanya orang duduk depan tu.
Batu imam duduk di depan, makmum duduk belakang mengikut. Jadi orang jadi imam, sama ada imam dalam sembahyang, imam dalam masyarakat. Maka menyatakan orang yang menjadi imam akan suatu kaum, padahal mereka itu kaum tadi benci baginya. Apa hukumnya? Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatan rajulun amma qauman wa hum lahu karihun wa imra'atun batat wa zawjuha 'alayha sakhitun wa rajulun sami'a hayya 'alal falah thumma lam yujib aw kama qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, telah melaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan 3 golongan manusia. Dia terjemah 3 lelaki. Kita terjemah 3 golongan manusia. Yang pertama, sebab apa saya kata 3 golongan manusia? Sebab ada di situ orang perempuan. Nanti masuk orang perempuan. Batu dalam disebut 3 golongan ini. Yang pertama, orang yang jadi imam akan kaum dan mereka itu bagi kaum tadi benci. Bagi imam tadi, mereka tu kaum tadi bagi imam benci dia pada tu imam tu. Ini golongan yang pertama. Yang kedua, dan perempuan yang bermalam ia dan suami perempuan tadi marah pada dia. Ini juga golongan yang dilaknat oleh malaikat. Malam sampailah ke siang. Itu panjang ceritanya lah, dengan beberapa sebab. Maka itu orang perempuan dia kena taat pada suami selama mana tak bercanggah dengan syariat. Ini kadang-kadang ada ajak sama, you tak tahu ke I penat tengok bola malam tadi. Dia marah ke suami dia. Yalah, dia penyokong Tegak Felda, marah pun. Suami penyokong Tegak Pahang. Jadi hadirin hadirat, jangan kerana itu mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu orang perempuan, jangan sampai tahap itu. Mimpi pun bola, tendang suami itu, penalti lah. Tendangan sudut semua kena sekali, ya dah. Hadirin para jemaah rahmat Allah, tu golongan kedua, orang perempuan. Tapi bukan semua ni. Ada juga dalam perkara tertentu orang perempuan dia tak perlu dipanggil mengikut suami dalam perkara yang bercanggah dengan syarak. Tak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga ni lelaki yang dilaknat, ialah golongan dilaknat, lelaki yang mendengar akan seruan hayya 'alal falah, kemudian tiada diperkenankannya, tak disahutnya seruan itu. Qala al-Imam At-Tirmidzi an Abi Umamah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la tujawizu salatuhum adhanahum al-'abdu al-abiqu hatta yarji'a wa imra'atun batat wa zawjuha 'alayha sakhitun wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Hadithun hasanun gharib. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, kata beliau telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 golongan manusia tiada melampaui. Tiada melampaui ni maknanya tidak dipanggil terangkat sembahyang itu akan telinga, paras telinga pun tak terangkat. Kerana amal kita ni diangkat ke langit. Amal kita ni diangkat ke langit, dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan amal kita dibentangkan di hadapan Allah taala setiap hari Isnin dan Khamis. Amal kita ni dibentangkan di hadapan Allah setiap Isnin dan Khamis. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya suka kalau dibentang amal saya dalam keadaan saya berpuasa. Itu sebab sunat puasa hari Isnin dan Khamis. Dibentangkan di hadapan Allah Ta'ala Isnin dan Khamis. Amal kita ni dimaklumkan kepada orang mati setiap hari Jumaat. Orang mati tahu siapa yang sedekah pada dia,
Siapa yang berdoakan dia atau ahli-ahli kubur tu tahu setiap Jumaat. Selawat kita pada Rasul setiap saat, bila-bila saja selawat dibawa pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini nak cerita pada kita amal kita sembahyang kita, amal sembahyang tu diangkat ke langit setiap waktu kita solat. Maka itu dalam suatu riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau sembahyang itu penuh dengan dipanggil kesalahan, dihumban, dicampak macam kain perca ke muka orang yang sembahyang terbalik. Kalaulah baik, maka itulah yang dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, nak menunjukkan pada kita amal kita ni memang diangkat ke atas, dibawa naik ke atas, disimpankan di bawah illiyin. Amal kita ni, buku amal kita, catatan amal kita disimpankan di suatu tempat namanya illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, kitabun marqum. Itu amal orang baik lah. Kalau amal orang kafir disimpan di suatu tempat namanya sijjin. Sijjin. Amal orang baik, amal orang soleh, amal orang yang beriman disimpan di illiyin. Amal orang kafir disimpan di sijjin. Besok akhirat terbang buku tu semua daripada bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Ingat ni, masuk solat akhir tahun ni, objektif dia tak apa. Senang je. Ya, cuma ingat jangan lupa tu. Hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kalau amal-amal tadi, baik, ada 3 golongan manusia ni, sembahyangnya jangan kata nak diangkat ke langit, balah telinga pun Allah tak angkat. Yang pertama, hamba abdi. Hamba ni hamba yang lari hingga dia kembali, hamba abdi. Sebab tu hukum hamba abdi ni dia tidak boleh melarikan diri. Hari ni tak ada hamba. Bibi yang kat rumah tu bukan hamba. Itu bibi itu, jangan kata ni hamba abdi. Tak boleh share. Hamba ni dipanggil perempuan yang diperolehi hasil daripada peperangan. Tak ada lagi perang-perang hari ni. Yang perang yang berlaku ni, itu mengarut itu semua. Ini hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati itu pertama kali. Yang kedua, perempuan yang bermalam, tidur malam dan suaminya atasnya marah suami dia pada dia. Ini marah ni dalam perkara-perkara yang tidak bercanggah dengan syarak. Kalau suami marah dan benda tu tak diturut isteri kerana bercanggah syarak, itu tak mengapa ibu-ibu, perempuan belakang. Umpamanya apa yang bercanggah dengan syarak, suami dia pesan sebelum tidur ni kan, awak belilah 6532. Benda apa bang? Dia kedai tu tahu aja, beli nombor ekor malam-malam tu. Itu tak payahlah taat suami macam tu. Itu suami smackdown pun tak apa tu. Faham? Jangan semua diturut. Umpamanya suami ajak tidur, waktu tu isteri sedang haid, hendak juga dia. Maksudnya ni budak-budak bujang diam-diam pun dengar. Ajak juga bersama dalam haid. Nabi sebut 2 keadaan orang perempuan ni tak boleh ikut kehendak suami. Pertama waktu haid gitu. Tapi kalau nak ringan-ringan tak apa. Yang tak bolehnya minta maaf, jima aja. Ulama-ulama berbeza pendapat lah. Kalau main gesil-gesil tu, itu khilaf ulama lah. Ya, budak-budak muda diam-diam ya. Kalau setakat nak dipanggil ringan-ringan tu tak apa. Yang tak boleh ni dengan maksud jima waktu haid tak boleh. Yang itu tak boleh. Tak boleh taat suami kerana itu arahan Allah. Yang pertama. Yang keduanya, kalau dia minta melalui dubur dengan maksud liwat, itu liwat. Isteri pun ada yang diliwat juga, pun haram juga hukum dia. Cuma kalau orang yang bukan isteri diliwat, boleh orang itu dikenakan hukuman sebagaimana hukum zina. Tapi kalau isteri, ulama-ulama mengatakan tidak boleh dikenakan hukum rejam ataupun hukum sebat, tapi boleh dikenakan hukum ta'zir. Denda sebat boleh, tapi sebatan itu tidak boleh melebihi had zina dalam Quran. Quran sebut 100 sebatan.
Tapi oleh kerana lewat isteri sendiri sabit kesalahan, bukan tak sabit, cuma tak sampai pada had zina, di bawah sikit dipanggil had ta'zir. Ini cerita bab hudud, cerita bab ta'zir, bukan kata boleh lepas, pun dengan syarat kalau isteri buat aduan. Buat aduan itu boleh sabit kesalahan. Para jemaah yang rahmati Allah, ini dua benda ni isteri tak boleh taat suami. Pertama waktu haid, kedua ketika dia melalui dipanggil jalan belakang dubur itu, wal-iyazubillah. Yang tiga tak diangkat sembahyang tadi. Wa imamu qaumin wa hum lahu karihun, orang jadi imam pada suatu kaum dan mereka itu kaum tadi benci baginya, benci mereka itu benci pada imam tadi. Ini hadirin hadirat, baru kita baca matan hadisnya. Qala muallif rahimahullah, kita masuk apa yang disyarahkan oleh Syekh Marbawi menerangkan hadis ini supaya kita jelas. Kata Syekh Marbawi pada indeks 175, ketahuilah kiranya ya saudaraku, imam yang dibenci orang ramai itu dikendaki akan maksud imam yang dibenci ni siapa? Yang dikatakan benci pada syarak ialah imam yang zalim atau imam yang sangat jahat. Jadi itu imam padahal tu perangai huduh jahat pula ada. Jadi imam oleh kerana dia qari, dia begitu, dia begini, jadi imam tengah mayang nombor ekor jatuh. Tok imam ekor jatuh poket. Yang beritahu Tok Bilal, orang tanya Tok Bilal, mana awak tahu? Kita main sama kita tahu. Tok Bilal lebih kurang juga. Jadi maknanya hadirin hadirat, kalau begitu ini imam begini dipanggil imam yang zalim, imam yang menyokong benda-benda yang bercanggah dengan syariat, imam yang jahat perangai akhlak dan seumpamanya. Maka apabila menjadi ia akan imam sembahyang padahalnya semua orang atau kebanyakan makmum tadi bencikan dia, walaupun adalah sebahagian yang setuju dengan dia, tapi ramai yang benci, maka jadilah imam itu seorang yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada hadis ini, keterangan Syekh Marbawi ni kita ingat, kerana itu mengapa imam itu dilantik oleh ahli qaryah. Kecuali lah masjid-masjid yang ditakbir di bawah negeri, di bawah majlis jabat agama, tak apalah, nak majlis hantar tu imam dia. Kerana itu puasa sultan dalam negeri. Ini cerita imam qaryah, imam kampung, dia mesti dilantik oleh ahli qaryah. Kerana itu orang jadi imam ni, dia jangan kecil hati kalau dilucutkan jawatan. Dia konsep dia begini, kalau kita ni tak berani diturunkan jawatan, jangan berani naik jawatan, tu je. Ini bila dah naik nak diturunkan tu dia bergaduh-gaduh dah. Tuan-tuan faham tak faham ni? Kena faham lah. Berebut-rebut nak jadi ketua, berebut-rebut nak jadi jawatan-jawatan itu, jawatan ini dah. Ingat, kalau orang suruh kita turun, jangan kita kecuali dapat sokongan majoriti, tak apa. Orang kan majoriti suruh kita tanding juga, tak apa. Tapi kalau dah dijatuhkan, jangan marah. Itu prinsip kita dalam pertandingan. Berani naik, berani turun lah. Ini berani naik macam tak boleh turun je. Siapa cakap tak boleh turun? Itu naik pun atas pemilihan, turun pun atas pemilihan. Ada faham? Ini bukan marah ni. Banyak yang macam tu, tak puas hati bila diturunkan. Apa hal pula? Imam macam tu juga. Bila boleh lantik, mengapa tak boleh pecat? Ini ahli qaryah ni. Baik tu dalam Islam, dalam pemilihan imam ni, ahli qaryah diberi kuasa. Supaya apa? Supaya tak masuk dalam hadis ini kita mahu sembahyang kita dengan dia tak diangkat ke langit itu. Itu sebabnya kena kebanyakan. Maka yang tak suka, berapa kerat yang tak suka tu, tak dah mikir lah. Kena ambil, dipanggil kebanyakan yang ada dalam qaryah. Ini berlaku. Allah hadirin hadirat, kadang-kadang tu imam tu sampai tua tak mau turun-turun, sampai berbunyi-bunyi tu imam tu bunyi, ada orang nak jatuhkan dia. Dah memanglah kalau baca pun gigi pun dah tak ada lagi imam. Baca minta maaf lah, kadang-kadang baca khutbah apa ni tak tukar takir. Orang kata penyakit AIDS berbahaya, dia kata tak, penyakit AIDS berjangkit dengan hubungan sejenis, dia kata penyakit Aedes berjangkit dengan hubungan sejenis.
Mana makmum tak marah? Imam baca teks tulisan id dengan edis tu alif ya dal sin. Imam atas mimbar pun nak semak teks. Itu penyakit edis berjangkit dengan hubungan sejenis. Makmum tu gila tu imam. Tu kan penyakit edis penyakit id tu. Macam mana edis berjangkit tu? Hubungan sejenis berjangkit. Itu yang jadi imam tu tak sebut lagi. Jadi imam baca Malikamuddin tu. Tu jadi walin tu. Mana makmum nak tak mufarakah lagi sampai makmum nak pergi masjid pun siapa imam? Aku. Ada yang sampai masjid patah balik ada. Cari masjid lain kawan saya tu tengok imam lain Allah Akbar. Siap lambai apa cari masjid lain. Masjid lain cari. Ini baik tu dalam pemilihan imam ini kita kena ingat ini hadirin hadirat menentukan diangkat atau tidak amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini mau cerita imam sembahyang ni. Maka jadilah imam itu seorang yang dilaknat oleh Nabi SAW seperti barang yang tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Demikian bunyinya, an Anas bin Malik yaqulu la'ana Rasulullah SAW thalathatan, telah menyumpah, telah melaknat oleh Nabi SAW akan 3 macam orang, 3 jenis golongan manusia. Pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Golongan pertama, orang yang menjadi imam, ia akan suatu kaum padahalnya sekalian mereka itu benci baginya, bagi itu imam tadi. Jadi orang perempuan pun dengar ni elok supaya jangan kata kami tak terlibat bagi ni pemilihan masjid-masjid di Selangor menggunakan kaedah ahli qaryah, datang pilih. Jangan tak datang pula kita, alah siapa naik sama aja kita duduk rumah. Dah tuan-tuan, kita menentukan semayang suami kita tu Allah terima tak terima, diangkat ke tidak ke langit itu tu. Dan orang perempuan pun jangan pula dipanggil rasa tertanya-tanya dah. Sebab ada yang tanya, orang lelaki ni banyak pahala dah pergi masjid sembahyang jemaah, kami ni orang perempuan ni Allah bagi satu kemudahan. Kerana itu orang perempuan disuruh membantu suami untuk pergi ke masjid. Kerana sabda Nabi, man dalla ala khair man sanna sunnatan hasanatan, sesiapa yang menolong orang, mengajak orang buat suatu sunnah, perkara yang baik, dia dapat pahala macam orang tu buat. Orang perempuan tak payah pergi. Sebab tu yang belum kahwin disuruh kahwin cepat, faham? Kalau tak ada jodoh ni ramai lagi ni. Sekian dimaklumkan hadirin hadirat para jemaah rahmati Allah. Galakkan suami, awak ni duduk rumah ni baik pergi sembahyang jemaah kata. Tak apa, saya sediakan kain, saya sediakan baju ni semua, saya basuh ni, saya gosok untuk awak pergi. Suami pun pakai, pahala dapat. Lepas tu dia suruh orang perempuan siap-siapkan. Jangan awak lagi tu dalam mesin tu ada baju awak tadi tu. Selamba dalam mesin. Awak bukan tak biasa gosok baju. Dulu kan bujang kan awak gosok sendiri. Awak gosok sendiri tu awak. Awak pergi lah. Rugi pahala tu. Kalau dia tolong suami tadi untuk pergi, orang perempuan ni Allah Ta'ala beri dia pahala begitu mudah. Hadirin hadirat, sebab ada orang perempuan tak puas hati, kenapa aku jadi perempuan, orang lelaki macam-macam pahala dapat kata. Itu Allah Ta'ala beri orang perempuan mudah. Bila mudah, pahalanya lebih mudah daripada orang lelaki. Tapi dengan syarat dia menjadi pembantu, penolong kepada orang yang beriman, beri semangat. Jangan suami nak pergi masjid, awak nak pergi mana ni? Pergi masjid? Tak payahlah. Tak, ustaz tukang panjang ceramah dia, awak duduk rumah je senang. Tak, awak pun saya bukan percaya. Saya pun tak percaya kat awak. Lemah semangat suami tu. Dia bukan memberi semangat, dia memadamkan semangat kawan tu. Tapi kalau suami nak pergi main bola tu, galak tu, awak pergi bang ya. Jangan lupa bang, sokong Felda bang. Ini yang buat aku nak marah. Semangat dia, pergi semangat tu. Patut-patut orang perempuan ni sebenarnya kalau faham betul tak, Allah beri dia banyak kelebihan pahala dalam kerja-kerja ibadat ini.
Betul orang perempuan tak diberi tugas-tugas berat sangat. Macam bab saksi, ada orang perempuan tak setuju. Kenapa kami tak boleh saksi? Terutamanya saksi mahkamah dan bagai-bagai. Dia bukan tak boleh dalam Islam. Satu lelaki jadi saksi kena nisbah dua perempuan. Kalau dalam saksi jenayah, kalau perlu dua saksi lelaki, perlu ada 4 saksi perempuan. Dia tuan-tuan, jadi saksi ni bukan senang tuan-tuan. Saya pernah menghadiri suatu kes khaluat. Oh dahsyat. Sebab apa? Sebab peguam bela tu, tugas peguam bela dalam syarak, kita bukan menjadikan orang yang bersalah jadi betul, yang betul jadi salah. Tugas peguam bela dalam syarak ialah menerangkan keadaan supaya hakim tadi nak hukum mudah. Jadi peguam ni tanya betul-betul pada saksi, betul ke awak pergi? Betul. Tanya saksi pertama, pergi naik apa? Dia kata pergi naik sekian. Naik ke mana awak dapat laporan? Sebab laporan tu dapat dulu, padahal khaluat berlaku pukul 10. Contoh tak? Pukul 9, pukul 10 tu tahu dah. Semalam tu tahu dah akan berlaku khaluat pukul 10 hari ni. Kan pelik tu. Kemudian tanya naik apa? Naik lift. Okey, statement tu dia ambil. Masuk saksi kedua, tanya pula, tanya. Naik apa? Naik tangga. Macam mana pergi sama-sama, seorang kata naik lift, seorang kata naik tangga ni. Bila saksi tu ditekan-tekan, menggigil, pingsan. Itu laki. Kalau perempuan beranak terus main tu. Betul saya nak bicara tu bukan sehari 2 hari tu, berapa hari tu, berminggu-minggu. Itu kalau jenis orang perempuan je saksi, ingat masak pun tinggal, tension pun ada tak? Kalau nak bersalin tu Allah asyik tangguh kes saja. Pasal apa? Saksi pertama bersalin. Bulan depan tak saksi pertama siap salin pula, nak bicara saksi kedua pula bersalin. 4 orang. Jawapannya 5 tahun dah kes baru selesai tu. Itu nak sebut bukan senang je saksi. Lepas tu syarak tak beri orang perempuan susah-susah, bagi yang lelaki tugas ni. Macam juga dalam bab azan. Walaupun orang perempuan suara sedap macam mana pun tak diizinkan azan. Jangan pula nanti ta'dil. Ini bukan ta'dil, ini tugas orang lelaki panggil. Baguslah biar lelaki buat. Nanti kalau semua perempuan nak buat, semua diserah pada perempuan macam yang ada hari ni tu. Jadi lelaki duk relax dia. Dia biar lelaki buat kerja tu. Sama juga menyembelih. Walaupun orang perempuan sah menyembelih, tapi kalau ada orang lelaki, makruh orang perempuan tu nak menyembelih. Makruh. Walaupun sah dia menyembelih. Dan kadang-kadang jatuh haram. Ialah bayangkan kalau di masjid buat korban. Oleh kerana nakkan keadilan, lagi ni ustazah pun dah ramai. Dulu ada tanyalah ustaz, kan ada tanyalah ustazah. Jadi masjid tuan-tuan jemput ustazah yang popular sembelih korban. Sebelah sini ustazah, sebelah sini ustaz sembelih. Confirm yang tuan-tuan pun pergi kat ustazah. Kita kena menolong makhluk yang lemah ustaz. Pergi penuh belah sana tu. Macam hadirin hadirat, bukan kita tak kenal orang lelaki ni Syekh. Kita lelaki kita tahu. Itu sebabnya tugas lelaki. Bagi lelaki. Nanti kalau bagi perempuan pula nak rebahkan lembu pula tu. Bagi lelaki. Batu Islam ni dipanggil agama yang adil, tapi orang lihat Islam ni macam menganiaya, diskriminasi, tak beri orang perempuan hak dan bagai-bagai. Dia kena pandang begini, Islam ni nak menolong orang perempuan banyak, tapi orang perempuan nak ambil kerja banyak. Itu yang diberi dia macam-macam kerja dah sekarang. Akhirnya dalam rumah tangga pun dah tak tentu hala. Islam dah bagi dah tu. Jadi kalau begitu, orang lelaki ini imam ni tugas dia, Bilal ni tugas dia, tanggungjawab dia besar. Kalau begitu para jemaah rahmati Allah Ta'ala sekalian, ini balik pada tajuk tadi. Sebab saya sebutkan tadi, jangan pula orang perempuan baca tajuk ni kami tak terlibat, ini pemilihan imam ni kerja orang lelaki. Dia terlibat juga, kerana kadang-kadang dia menjadi pembantu kepada orang lelaki-lelaki. Itulah firman Allah, al-mu'minina wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang lelaki beriman dan perempuan yang beriman, setengah mereka menjadi penolong kepada setengah yang lain. Ini hukum kita tolong-menolong. Qala muallif rahimahullah 176.
imam yang dibenci orang sahkah jadi imam sembahyang? Soalnya kalau imam tu dibenci, tiba-tiba dipilih juga dia jadi imam, sah ke sembahyang jemaah tadi? Ini berlaku dalam masyarakat kita. Berlaku tuan-tuan. Saya ingat lagi masa ketika rampasan Masjid Al-Munawwarah Seksyen 28. Ketika itu sahabat saya jadi imam. Kami pun selalulah pergi satu tempat yang hebat, Seksyen 28 Shah Alam tu masa tu. Jadi satu hari Jumaat itu dibuat rampasan puasa. Rampasan, mari orang yang dilantik oleh majlis, jabat majlis naik khutbah. Makmum punya bengkak tengok dah, sebab orang tu lah yang duk lawan Islam sungguh. Imam pun dinafikan hak dan bagai-bagai tu. Jadi ada sebahagiannya tak mau berjemaah dengan tu imam, tak mau. Hari Jumaat tu bayang zuhur belakang. Baik, soalnya al-jawab, sah ke tak sah bayang macam ni? Jawabnya kata Imam Syafi'i dalam kitab dikata orang tiada diterima sembahyang orang yang jadi imam akan satu kaum, padahalnya mereka itu benci kaum tadi padanya, dan hanya senya dikendaki dengan hadis ini wallahu a'lam. Jadi kata Imam Syafi'i tiada diterima. Soalnya sah ke tak sah? Belum habis lagi nak sebut tak diterima sembahyang tadi orang jadi imam, padahal makmum tadi benci. Hanya saja yang dikendaki dengan hadis ini wallahu ta'ala a'lam, iaitu seorang yang bukan pemerintah jadi imam akan satu jamaah yang benci mereka itu akan dia. Maka aku, kata Imam Syafi'i, aku benci yang demikian itu bagi imam, berlaku bagi imam. Aku benci benda ni kalau berlaku bagi orang yang jadi imam. Dan tiada mengapa maknanya sah dengannya atas makmum. Tiada mengapa, ataupun maksudnya tiada mengapa ini, adapun sembahyang makmum tetap diterima oleh Allah. Yang tak diterima tadi tu imam yang dibenci tu. Dah tahu orang belakang tak suka dia, nak jadi imam juga. Tak diterima sembahyang dia. Adapun sembahyang makmum tadi tiada mengapa, tetap diterima atas makmum, padahal ia menjadi makmum bagi imam yang dibenci, kerana bahawasanya makmum tiada menjadi ia akan suatu yang membencikan baginya. Makmum ni tak ada siapa-siapa benci kat dia, cuma makmum benci kat imam punya. Tapi sama-sama makmum benci tu imam, dah. Sama-sama makmum benci sama dia, dah. Makmum sama-sama dia setuju, bersepakat nyampah dengan imam. Jadi yang tak diterima tu kata Imam Syafi'i, mayang tu imam tu. Itu yang dikatakan rajulun amma qaumun wa hum lahu karihun, seorang lelaki yang jadi imam satu kaum, lalu kaum tadi benci yang kata imam tu, mayang tu imam tu yang tak diterima. Adapun sembahyang makmum tadi Allah terima, sah. Mayang imam pun sah, lagi tak buat benda yang membatalkan. Cuma apa guna dia sembahyang kalau tak diterima? Ini sebagai peringatan kita dalam bab-bab begini, hadirin hadirat. Dan bermula sembahyang makmum di dalam hal kebenciannya itu sah, dan tiada aku tahu atas imam itu ulang sembahyang kerana kejahatannya ialah pada mara kehadapan jadi imam yang tiada menegahkan dia daripada tunai sembahyangnya. Maknanya kata Imam Syafi'i, adapun sembahyang imam tu aku tak tahulah kena ulang ke tak ulang balik. Kerana apa? Kerana kejahatan dia. Jahat apa sebabnya? Sebab jahatnya tu imam tu. Kenapa dia ke depan juga pada orang tak setuju dengan dia dah? Kenapa yang dia nak ke depan? Adapun dia kena ulang tak kena ulang, kata Imam Syafi'i, aku tak tahulah. Tetapi yang jahatnya dia, kenapa dia mara ke hadapan jadi imam yang tiada menegah, tak ada benda-benda yang menegah dia. Maknanya nak kata sembahyang dia batal, tidak, dia menghadap kiblat. Nak kata dia buka aurat, dia pakai jubah. Nak kata dia tak ada wuduk, sempurna wuduk. Maknanya dari segi tunai sembahyang dia tunaikan, sah.
Dan jikalau aku takut atasnya pada mara menjadi imam sekalipun, walaupun pada pendapat aku, kata Imam Syafi'i, aku takut orang macam jadi imam ni. Takut pasal apa? Takut kalau Allah tak terima, maknanya dia akan mendapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa guna dia sembahyang begitu? Itu yang dimaksudkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Kalau begitu, daripada penjelasan Imam Syafi'i ini, kita faham bahawa orang yang dibenci oleh satu kaum, kita boleh berjemaah dengan dia walaupun kita sudah protes, sudah komplain, sudah persoalkan, tapi imam tu sendiri dia kena ingat. Kita tak ada masalah kalau kita dah buat bantahan macam-macam, tapi masih juga dinaikkan dia kerana ada orang yang lebih kuasa. Macam tadilah Jumaat tadi saya sebutkan masa tu. Cuma saya sebut satu je tuan-tuan. Adapun kita bila tak setuju dengan orang, kita tidak boleh meninggalkan Jumaat. Ya, bukan berarti dan yang saya ingat peristiwa ni berlaku satu kali di Shah Alam, satu kali di Masjid Negara pun sama, kes lebih kurang masa tu, masa zaman brutalisme berlaku di masjid. Rampasan surau, rampasan masjid, macam-macam kan. Kita pun masa tu tengok dengan pegawai-pegawai itu dah macam bawa gangster, bonzer dia bawa. Siap mangga kunci sampai surau tu. Surau di Seksyen 8 tu saya ingat berapa tahun ni tak ada sembahyang jemaah tu. Gila punya makmum. Kali Korea tu dah. Sampai tahap tu ditutupnya masjid tu. Bulan-bulan tak sembahyang jemaah tu. Sanggup dia tergamak dia gitu. Ala kulli hal, itu once upon a time. Batu jatuh, alhamdulillah. Tukar yang lain, hari ni meriah balik dah suara masjid ni. Cuma kita nak sebut jangan buat perangai begitu. Dan kita pun kalau tak setuju dengan orang begini, saya ingat masa tu hari Jumaat, ada yang langsung tak mau Jumaat. Jangan tuan-tuan, selagi kita ni wajib Jumaat, kita kena tunai Jumaat. Ya, sebab ada juga yang akhirnya tak mau Jumaat, tak mau jemaah. Akhirnya sembahyang zuhur. Dia begini kaedah dia, kalaupun kita tak setuju atas rampasan itu, Jumaat tetap wajib. Tuan-tuan kena ingat, ada syarat wajib Jumaat. Apa dia syarat tak wajib? Antara yang tak wajib Jumaat, orang musafir, orang perempuan belum balik. Kita ni bila cukup syarat wajib Jumaat, kena Jumaat. Tu je kena ingat. Habis tu kita tak suka satu bab Syekh, Jumaat tetap Jumaat. Habis macam mana? Kalau pun tuan-tuan ni tak suka ke tak setuju ke Jumaat, tetap Jumaat. Cuma kalau rasa was-was, sah tak sah, mayang zuhur mula belakang, lepas Jumaat tu buat balik. Cuma di Malaysia ni jangan berlakulah mayang zuhur lepas Jumaat. Kami di Syria dulu biasa. Sebab bagi mazhab Syafi'i, kita di sana dua mazhab besar di Syria, Syafi'i dan Hanafi. Kalau kita sembahyang di Masjid Syafi'i, tuan-tuan, di sana biasa berlaku lepas Jumaat, golongan-golongan mazhab Hanafi ni akan buat sembahyang sembahyang zuhur berjemaah sama dia. Dan syekh-syekh di sana tak berkecil hati, sebab itu pendapat mazhab dia. Itu pun dia sembahyang zuhur, bukan dia kata Jumaat tak sah. Dipanggil ihtiyatan, atas jalan hati-hati. Hati-hati dengan ibadat. Bukan kata Jumaat tadi tak sah. Kalau dia juga tak sah, sebelah tu masjid mazhab Hanafi, dekat je. Dia di Syria ni, kalau dia punya muka bumi dia agak dipanggil padat, penduduk di padat, dia berbukit-bukit. Jadi kalau sini ada satu masjid, dekat hangar sebelah tu satu masjid lagi. Dekat hangar, dekat apa dia panggil, terminal tu satu masjid lain. Keliling tu masjid aja. Hanafi, Syafi'i, pilih mana masjid. Masjid laju, masjid cepat, masjid lambat, semua ada tu. Kita kalau tarawih, kita tahu masjid cepat, kami panggil masjid ekspres. Nak dengar khutbah, nak tahu cara siapa, dengar pilih. Boleh pergi masjid tu, tapi dia sembahyang situ. Begitu juga orang sembahyang di Masjid Hanafi, orang Syafi'i. Bila sembahyang kat Masjid Hanafi, lepas Jumaat sembahyang zuhur berjemaah. Dia tak marah, sebab dia tahu kawan tu sembahyang jemaah zuhur, bukan kata tak sah Jumaat tadi. Ihtiyat, hati-hati. Macam kita belajar fiqh, kalau kita dah sembahyang zuhur jemaah dengan dua orang, mari satu kumpulan sembahyang zuhur lagi sekali, ada 50 orang. Tuan-tuan boleh dipanggil i'adatus solat, ulang balik sembahyang. Jangan pula imam yang tadi
Tengok cilaka betul. Dia ingat aku sembahyang tak sah. Tak, itu namanya ihtiyat. Ulang sembahyang balik itu. Sah dalam fiqh, dan itu afdal dan sunnah dipanggil. Bukan sebab tak sah yang tadi sah, cuma yang ramai ni pahalanya lebih. Boleh faham? Ini terbalik, yang ramai sangat lah. Tunggu yang 2 orang. Boleh juga. Lebih kurang lah. Itu namanya ihtiyat dalam ibadat. Hadirin para jemaah rahmati Allah sekalian. Jadi begitu kita dalam pegangan ilmu kita. Sebab kadang-kadang semangat kita kuat, bila ilmu tak ada, jangan semangat mengatasi ilmu. Sebab pada saat itu saya ingat ada yang langsung tak Jumaat. Bila tak Jumaat hari itu, sedangkan Jumaat tu wajib, kita marah kat orang kerana dia tak ikut syarak. Kita yang marah dia pun tak ikut syarak juga. Macam sama je. Dia tak ikut syarak kerana dia rampas masjid masa tu. Yang kita tak ikut syarak kerana tak Jumaat. Apa hal? Main Jumaat tak Jumaat saya pun tak setuju bila kata tak sah mayang. Tak sah mayang itu sebab apa tak sah pula? Kita tak suka dia. Yang tak sah tu yang tak diterima sembahyang dia. Kata Imam Syafi'i, adapun kita jemaah dengan dia tu, imam yang dibenci tu, sembahyang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bimbang. Allah hadirin hadirat para jemaah rahmati Allah. Jadi itu kita kena faham dan kena ada ilmu. Sebab kadang-kadang dalam semangat ni tuan-tuan, semangat kita ni dia tak boleh batu. Ilmu ni mustahab ilmu dan perjuangan ni, ilmu adalah benda yang mustahab. Macam hari ni isu istihalah ni. Istihalah ada benda yang buat transformasi daripada benda haram jadi halal. Yang kecoh dalam internet hari ni, masuk khabar sinar saya baca dia tuan-tuan, benda-benda begitu kita kena ada jalan hati-hati, ihtiyat. Walaupun Syekh Qardawi sebut begitu, Syekh ni sebut ni, tuan-tuan dia sebut itu dalam suasana yang bagaimana. Dan suasana dia duduk di Jerman yang tidak dipanggil, bukan sebuah negara yang mengamalkan Islam, yang susah nak sembelih, susah nak itu, cari daging halal pun payah. Macam orang yang duduk di luar negara cerita, pergi sampai ratus kilometer nak cari daging-daging yang disembelih oleh umat Islam. Kita Malaysia ni benda ni yang kita nak istihalahnya lama agak esok tuan-tuan, semua kata halal dengan hinzi-hinzi masuk dalam ni sekali. Pasal apa? Dah berubah semua kali. Berubah semua. Dia bagi nak kita kena hati-hati dalam ibadat. Batu orang tak suka mazhab Syafi'i ni, dia kata terlalu rigid. Bukan rigid, mazhab Syafi'i ni banyak dia panggil berhati-hati. Takut nanti tak sah macam mana. Macam sembahyang. Saya ingat lagi masa belajar tu, satu student ditanya Syekh, apa dalil mazhab Syafi'i yang kata tak boleh goyang-goyang dalam sembahyang? Tuan-tuan tengok Arab sembahyang kan, kalau pakai haigal serban tu, kejap-kejap betul rambut. Orang ditarik dia punya serban. Buat contoh lah, rambut betul. Dia pakai serban tu, serban merah dia tu. Kalau kat Mekah tengok tu, itu lah, pakai serban merah. Dia kopiah untuk akai. Serban tengah sembahyang. Tengah sembahyang. Kita rasa nak backhand saya geram betul. Hadirin hadirat, jadi budak-budak tanya Syekh, apa dalil kita Syafi'i ni tak boleh gerak lebih 3, mana dalil? Saya kata susah juga soalan budak ni. Syekh tu jawab selamba je. Syekh tu kata, kan Rasulullah bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyang macam mana kamu lihat saya sembahyang. Nabi sembahyang macam tu. Nabi sembahyang goyang-goyang. Nabi sembahyang kita itu. Kata ni. Syekh tu jawab, budak tu diam. Saya kata kemah juga jawapan. Betul juga tuan-tuan. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, kenapa kita tak boleh lebih 3? Sebab kita ni sembahyang kena hati-hati. Kalau sembahyang hati-hati Syekh, kita ni menghadap Tuhan. Kalau depan sultan pun mau makan menampar. Ni kita nak Allah terima ibadat kita dengan mayang tak? Siap betul kan spender je. Selit. Agak-agak Tuhan terima. Dan tu mazhab Syafi'i ni banyak berhati-hati. Itu yang kata mana dalil. Dia bukan perlu, dan dalilnya Syekh tu bawa itu je. Dalilnya sallu kama ra'aitumuni usalli. Itulah dalil paling kuat sekali. Sembahyanglah macam mana kamu lihat aku sembahyang.
Adakah kamu lihat Rasulullah sembahyang goyang-goyang? Adakah kamu lihat Rasulullah sembahyang koyak-koyak gigi tu? Oh, saya kata Syekh tu jawab pun tak tengok muka orang tu, macam nak marah dia. Betul juga tak yang kita nak kata dalil mana? Itulah dalil paling kuat sekali. Adakah sembahyang? Cuma ulama-ulama Syafi'i ini agak orang panggil konservatif, rigid. Sebenarnya takut amal kita Allah tak terima. Itulah sebabnya orang kata mazhab Syafi'i tadi susah. Bukan susah je. Dia benda ni kalau dia makin sempit, orang makin berhati-hati. Kalau longgar semua halal. Kalau transformasi dengan sebab tukar jadi halal, kita masuk dalam kuah tu pun tak perasan dah mana ayam mana babi, ki halal juga lah kot. Ini yang ditakuti oleh ulama-ulama besar ni. Takut orang memudahkan hukum. Faham? Sama juga bersentuh lagi perempuan ni. Lama agak tak semua boleh mari macam hari ni dah. Semua kata tak apa, sentuh salam lelaki perempuan ni yang bukan mahram ni tak apalah. Ini Syafi'i je ni yang tak boleh. Kata budak-budak muda, kalau sentuh lelaki perempuan pun tak haram, yang boleh nikah tak haram, takkan pegang bahu haram? Belapik ustaz. Macam. Lepas tu dalam fiqh Syafi'i dia ada satu kaedah dipanggil sadduz zari'ah. Sadduz zari'ah ni ialah kita kena buat dinding ni, jangan bagi longgar. Kalau longgar ke, mari orang lain ambil kesempatan. Kalau pegang lelaki perempuan yang halal nikah pun tak apa salam, takkan pimpin tangan, haram. Lama pimpin tangan kat, lembutnya. Takkan pimpin tangan, takut pegang bahu. Bahu belapik ustaz, ni tangan tak boleh. Pegang pinggang pula kan. Tonton pun nak ambil peluang tu. Dah lama-lama kak, itu namanya kena buat dinding dulu, jangan bagi mudah-mudah itu. Itu hari ni bila mari golongan-golongan muda yang tak faham kaedah-kaedah ni bagi longgar, boleh belaka. Bila boleh mau sekali. Kata budak-budak hari ni, kalau tu dah boleh ni dah boleh, apa masalahnya? Takkan sentuh tangan salam boleh, cium tak boleh. Macam mana dalil pula? Mana dalil? Lagi jenuh menjawab saya dalil mana nak cari. Hadirin hadirat para jemaah rahmat Allah. Itu dipanggil orang tak suka dengan mazhab Syafi'i yang dikatakan sempit tadi, sebab dia tak faham kaedah. Batu dalam fiqh dia ada di qawaid, kaedah-kaedah fiqh yang dibuat ini hadirin hadirat sebagai nak mengajar. Maka tu dalam fiqh Syafi'i ada satu kaedah yang diajarkan pada kita, idza ijtama'a al-halal wal haram faghulibatil haram. Bila bercampur benda halal dan benda haram, maka dimenangkan yang haram. Contoh, benda halal benda haram ni dalam mangkuk dipanggil orang kenduri kendara. Dalam periuk tu gulai ayam masak kurma. Halal ayam tu sembelih, jatuh tikus mati. Tikus tu sikit je, 0.01% je daripada ayam dalam kuali tu. Macam nak halal ke? Haram je. Campur dah benda halal dengan benda haram, ulibatil haram, maka dihukumkan haram. Macam air apa nama? Air sirap. Bubuh biji selasih. Jatuh tak cicak, kan lebih kurang je pattern. Kacau. Tengok larut pula, hilang dia punya sifat dia. Adakah nak istihalah, maka dihalalkan hukum gitu. Mulanya Alhamdulillah itu air kena buang je. Jangan dia kira tak cicak lebih kurang. Satu lagi yang lebih kurang ni telur katak budu tu. Tu lagi sepuh. Sepuh yang jadi selesai. Confuse kita. Masa budak-budak dulu tengok tepi parit rumah kan kalau lepas hujan kan katak orang tu tengok telur penuh, telur katak. Kita ingat biji selesai, mudu tak ambil balik. Budak-budak moden tak tahu telur katak pun tak kenal. Tak apa. Ya. Hadirin hadirat, nak sebut pada kita kaedah-kaedah ini telah diajarkan oleh para ulama. Dan begitu juga kita sebutkan dalam hal istihalah yang confuse hari ini.
Jadi ulama-ulama kita di Malaysia sudah mula respon benda ini. Cuma ada satu dua lah suara-suara yang dipanggil. Dan saya tak heranlah satu dua suara tu, kerana saya, kalau tuan-tuan selidik latar belakang mereka ni bukan datang daripada base syariah punya guru. Mereka ni mengaji dulu bahasa Arab, kemudian ambil hadis. Jadi dia ingat dia pandai hadis, dia tahu semua bab fiqh. Saya minta hati-hatilah golongan-golongan ni ya. Sebab kadang-kadang dia rasa macam dia tahu semua hukum. Dia hukum ni, kalau kita mengaji syariah, dia ada kaedah dipanggil istinbat hukum. Sebab tu orang kata pintu ijtihad belum bukankah pintu ijtihad tak pernah tertutup? Betul, pintu ijtihad tak pernah tertutup. Tetapi siapa yang layak nak masuk pintu ijtihad itu? Tak ramai yang layak, tuan-tuan. Batu walaupun saya tak nafikanlah fatwa Syekh Qardawi, tapi kita kena semak balik dia bercakap itu dalam suasana bagaimana. Karena itu mengapa wujud fatwa yang berbeza ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad dan selepas Imam Syafi'i berhijrah ke Mesir. Dipanggil kaul di Baghdad itu kaul qadim, ketika fatwanya di Mesir dipanggil kaul jadid, kerana suasana yang berbeza Baghdad dan Mesir masa itu. Tu fatwa tu dia berbeza kerana berbeza tempat. Kerana itu kenapa dalam fiqh juga kita tengok dipanggil berbeza, sebab kaedah-kaedah mazhab pun berbeza. Jadi kalau begitu, ini benda-benda istihalah ni kita minta supaya jangan digembar-gembur lah. Apatah lagi kita orang awam yang tak berapa nak clear sangat, peganglah kepada mazhab kita Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang menyebutkan bahawa benda-benda begitu hendaklah kita berhati-hati. Jadi begitulah dalam bab imam ni tadi. Hadirin hadirat, insyaAllah kita sambung nanti menjadi pemerintah orang yang benci bagaimana hukum. Ni tak sempat, ni satu siri yang akan datang ni pula. Dan jadi pemerintah lah, jadi imam pada rakyat umum. Orang membenci pada dia, kata Imam Syafi'i, dan aku tegahkan bagi seorang menjadi pemerintah kaum padahal mereka itu benci baginya. InsyaAllah kita sambung pada PRU yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Sekali itulah. Ada soalan silakan. Kalau tak ada, alhamdulillah. Tak ada InsyaAllah dari hadas sekali itu. Dan terima kasih kepada semua. Dan insyaAllah kalau diizinkan saya mengajak tuan-tuan solat hajat. Isi saya masih lagi di hospital. Bulan lepas pun saya kira buat hajat dah. Isi saya masih di ICU. ICU dah 11 hari ini di ICU. Dan 30 hari dah berada di HUKM. 11 hari dah di ICU. Ni second admission, kemasukan kali kedua di ICU. Wallahu ta'ala a'lam. Kita serahlah pada Allah ta'ala saja, kerana doktor pun telah berusaha sedaya upaya. Wallahu a'lam. Semoga dirahmati Allah ta'ala. Sekadar itu saja. Bismillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kita tangguh tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Famous.